محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bismillah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan lagi hati-hati kita semua, mengajak lagi hati-hati kita semua untuk duduk di dalam majlis ilmunya yang disamakan dengan taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dengan sebab kita sentiasa menghadiri majlis ilmu yang disamakan dengan taman syurga ini, Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam syurganya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Sekarang ni kalau orang buat umrah, dia nak buat, kata kalau dia nak masuk ke Raudah, tak boleh masuk berebut-rebut macam tu dulu dah. Macam dulu, dia kena ada permit. Dan nak dapat permit masuk Raudah tu pun susah juga. Hampir ramai jugalah orang kata tak dapat masuk Raudah sebabkan permit bagi perempuan tu agak terhad. Jadi kata ada jugalah yang travel yang bawa sampai 300 orang, sampai 400 orang satu trip, semua tak dapat masuk. Kadang-kadang jemaah-jemaah ni sedih lah kan, pertama kali datang tak dapat masuk Raudah dan sebagainya. Dan antara benda yang saya ingatkan adalah tak semua benda yang kita hendak tu kadang-kadang kita dapat. Dan tak semestinya kita tak dapat di dunia ini, ataupun apa yang kita impikan tersebut bukanlah orang kata yang tidak terbaik bagi kita. Tetapi sebenarnya setiap kali apa benda yang kita tidak dapat, yang kita impikan itu kita tidak dapat, Allah Subhanahu wa taala akan gantikan dengan yang lebih baik. Dan sentiasa bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala apa yang Allah Subhanahu wa taala telah takdirkan bagi kita semua. Dalam apa sahaja urusan kita, urusan-urusan kehidupan yang asalnya kita sangka ianya baik, tetapi perancangan Allah itu lebih baik dan dia lebih maha mengetahui apa yang terbaik bagi hamba-hambanya. Dan Allah Ta'ala dah sebut dalam Quran, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Telah kata wajibkan ke atas kamu peperangan. Okey, kadang-kadang kamu rasa benda tu tidak baik bagi kamu, tetapi baik bagi sebenarnya terbaik bagi kamu. Dan ada satu hal kamu tidak rasa benda tu baik bagi kamu, tetapi tak baik bagi kamu tetapi baik bagi kamu. Semuanya di atas perancangan Allah Subhanahu wa taala, maka sentiasalah bersangka baik di atas segala apa yang Allah Taala telah tetapkan di dalam kehidupan kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, insya-Allah hari ini kita akan sambung pengajian kita di dalam tafsir surah Al-Kafirun. Dan pada minggu yang lepas kita telah dengarkan tafsir daripada suratul Nasr. Dan insya-Allah hari ini suratul Kafirun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Okay, so suratul Kafirun ada 6 ayat tidak termasuk Bismillahirrahmanirrahim.
Dan suratul Kafirun dikenali sebagai surah Makkiyah, diturunkan di kota Makkatul Mukarramah ataupun diturunkan sebelum daripada hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinatul Munawwarah. Dan ini disepakati sebahagian para ulama, antaranya Al-Imam Ibn Kathir sendiri menyatakan bahawasanya ianya adalah surah Makkiyah. Dan di antara asbabun nuzul ataupun sebab turunnya suratul Kafirun, kalau siapa yang pernah dengar berkenaan dengan ataupun kuliah sirah nabawiyah kita sebelum ni, bila mana orang-orang musyrikin Quraisy Mekah cuba menawarkan kepada Nabi beberapa perkara untuk Nabi SAW menghentikan dakwah Nabi. Dan di antara tawaran mereka pada ketika itu untuk meraihkan keadaan mereka yang menyembah berhala, mereka tawarkan kepada Rasulullah SAW untuk menyembah berhala mereka setahun, dan tahun yang hadapan pula sembah Allah Subhanahu Wa Taala. Makna kata setiap tahun tu bergila ganti. Tahun ni sembah berhala, tahun depan sembah Allah. Dan bila mana tawaran ini diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka turunlah ayat suratul Kafirun ini bagi menjawab apa yang telah ditawarkan kepada Nabi dan apa yang didakwa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Dan suratul Kafirun ni dia ada beberapa nama. Pertama, seperti mana yang telah kita tahulah, namanya adalah surah Al-Kafirun, yang memberi makna orang-orang kafir. Dan seterusnya ada juga nama lainnya adalah surah Al-Ikhlas Al-Kubra. Al-Ikhlas Al-Kubra. Suratul Ikhlas As-Sughra, Kubra ni maksudnya besar lah. As-Sughra, suratul Ikhlas yang biasa kita baca lah, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tu kita panggil suratul Ikhlas As-Sughra. Tapi Al-Kafirun kita panggil surah Al-Ikhlas Al-Kubra, yang besar. Makna kata lebih menekankan tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Dan seterusnya yang ketiga dikenali sebagai suratul Ibadah. Makna kata surah yang menunjukkan ibadah orang Islam dan ibadah orang-orang kafir, ataupun apa yang disembah oleh orang-orang kafir. Dan yang keempat adalah suratul Din. Surah yang bercerita berkenaan dengan agama. Kalau kita tengok di akhir ayat dalam surah Al-Kafirun, ayat ke-6, lakum dinukum waliyadin. Dan suratul Din merujuk kepada perkataan ad-din yang berada di dalam ayat ke-6 di dalam surah Al-Kafirun. Makna kata suratul Kafirun ni ada 4 nama lah. Pertama tadi saya ulang lagi sekali, dikenali sebagai Al-Kafirun. Yang kedua dikenali sebagai Al-Ikhlas Al-Kubra. Dan dikenali sebagai suratul Ibadah. Dan dikenali juga dengan suratul Din. 4 nama bagi surah Al-Kafirun. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Dan di dalam satu hadis yang riwayatnya, yang hadis ini dikategorikan sebagai hadis yang hasan. Hadis hasan ni tingkatan kedua selepas daripada hadis yang sahih. Suratul Ikhlas adalah 1/3, dia sama seperti mana 1/3 daripada Al-Quran. Tetapi suratul Kafirun bersamaan 1/4 daripada Al-Quran. Makna kata suku Al-Quran. Sebelum ni kita dah dengar siapa-siapa yang membaca 3 kali suratul Ikhlas menyamai dia membaca 1 Al-Quran. Makna kata menyamai ini adalah pahalanya sama seperti dia membaca 1 Al-Quran. Dan bagi suratul Kafirun, dia suku
Satu surah Kafirun menyamai suku Al-Quran, 1/4 daripada Al-Quran. Kalau kita baca 4 kali suratul Kafirun, dan dalam riwayat yang lain seperti mana yang telah diriwayatkan dalam Sunan At-Tirmizi, siapa yang baca 4 kali daripada surat setiap malam ataupun pada waktu malam suratul Kafirun 4 kali, maka seolah-olah dia telah membaca satu Al-Quran pada malam tersebut. Yang bermakna pahalanya sama seperti dia membaca satu Al-Quran. Tetapi barang siapa yang membaca Al-Quran keseluruhannya, maka pahalanya itu lebih agunglah, lebih hebat lagi berbanding dengan orang yang baca 4 kali surah Al-Kafirun ataupun 3 kali suratul Ikhlas. Okey, kerana apa? Yang baca satu Al-Quran ni, huruf-huruf di dalam Al-Quran banyak, maka pahalanya lebih berganda. Seperti mana dalam satu hadis Nabi kata, siapa yang baca Al-Quran, setiap daripada huruf-hurufnya itu Allah Ta'ala akan memberikan 10 ganjaran pahala. Nabi kata bukan aku kata alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Maka yang baca Al-Quran keseluruhannya itu pahalanya lebih agung dan lebih besar lagi berbanding daripada orang yang membaca suratul Kafirun 4 kali ataupun suratul Ikhlas 3 kali. Okey, tetapi inilah orang dikatakan kelebihan yang mana Allah Ta'ala telah berikan kepada umat Nabi Muhammad SAW di dalam nak membantu kita menambahkan lagi pahala kita, dijadikan bekalan sebelum bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. So start daripada malam ni, kalau rasa malas-malas sangat baca Quran, kurang-kurang kita baca 3 kul, atas 3 kali kul huwallahu ahad, ataupun kita baca suratul Kafirun sebanyak 4 kali. Okey, tapi janganlah sampai tak baca Quran pula. Okey, duk baca tu bolehlah, tapi pahala macam tu. Amal-amal juga, kelebihan-kelebihan tu kita dapatkan juga, tapi kalau boleh kita khatamkan satu Al-Quran insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian. Jadi kita pergi pada ayat yang pertama di dalam suratul Kafirun yang berbunyi, Allah Ta'ala berfirman, Qul ya ayyuhal kafirun. Okey, perkataan qul, qaf dengan lam yang kita tengok tu. Qaf baris depan, lam tanda sukun. Qul memberi makna katakanlah. Kita dah jumpalah 4 qul. Sebelum ni kita jumpa qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Okey, dan suruhan ini ia merujuk kepada, ataupun suruhan ini kata kepada seluruh orang-orang mukmin. Bukan hanya pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahaja. Walaupun pada asalnya ayat ini merujuk kepada suruhan itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Katakanlah wahai Muhammad, ya ayyuhal kafirun. Okey, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan ketua kepada seluruh orang-orang mukmin, muslimin dan muslimat. Maka kita yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun pada asalnya khitab tersebut ataupun suruhan tersebut hanya merujuk pada Nabi, maka kita juga umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam termasuk di dalam suruhan ini. Okey, makna kata apa? Tuhan menyuruh orang-orang mukmin untuk berkata apa? Qul, katakanlah, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang yang kafir. Okey. Al-kafirun asalnya ia merujuk kepada orang-orang kafir musyrikin Quraisy Mekah. Okey, asalnya begitu. Sebab apa? Seperti mana yang saya sebut di dalam sebab turunnya surah tadi adalah apabila mana orang kafir minta pada Nabi untuk sembah berhala setahun, sembah Allah setahun, maka pada asalnya panggilan ya ayyuhal kafirun ini merujuk kepada orang-orang kafir musyrikin Quraisy Mekah pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi secara umumnya ayat ini juga merujuk kepada seluruh orang-orang kafir, tak kira agama apa sekalipun, yang mensyirikkan Allah, yang kufur pada Allah Subhanahu wa taala,
maka panggilan tersebut termasuk di dalam ayat pertama di dalam surah Al-Kafirun ini. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Itu berkenaan dengan ayat yang pertama. Al-Imam As-Sa'adi ataupun Syekh As-Sa'adi rahimahullah di dalam tafsir dia ada kata, "Qul ya ayyuhal kafirun," katakanlah wahai orang-orang kafir, kamu semua berada di dalam keadaan dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala di atas sebab kekufuran kamu ataupun syiriknya kamu semua kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, ayat yang kedua, la a'budu ma ta'budun. La tersebut memberi makna tidak. Okey, a'budu. Kita tengok ada perkataan alif hamzah di dalam ayat kedua, di dalam perkataan a'budu. Alif hamzah tersebut merujuk kepada ana lah, aku. La a'budu. Aku tidak sembah. Aku tidak akan sama sekali menyembah. Ma ta'budun. Okey, ma ta'budun. Ma tersebut maksudnya apalah. Ta'budun, apa-apa yang kamu sembah. Ta'budun, apa-apa yang kamu sembah. Aku tidak akan menyembah apa sahaja yang kamu sembah. Setiap kali dalam Al-Quran, ni faedahlah yang ringkas berkenaan dengan bahasa Arab, cara nak faham Al-Quran. Kalau kita lihat dalam perkataan tersebut, dimulakan dengan huruf ta, kebiasaannya. Dan di akhir perkataan ada huruf waw dan nun. Ataupun ya dengan nun. Maka ia akan merujuk kepada kamu semua. Kalau dia berubah, ta tu jadi ya. Contohlah, awalnya ya, maka ia merujuk kepada mereka semua. Sekarang dalam perkataan ni, ta'budun. Ta di awal perkataan dan waw dengan nun dekat akhir perkataan. Maka secara automatik, maksud daripada ayat ini merujuk kepada kamu semua. Tapi kalau dimulakan dengan ya dan akhirnya waw dengan nun ataupun ya dengan nun, sama ada waw dengan nun boleh berubahlah, ya dengan nun ataupun waw dengan nun, maka ia merujuk kepada mereka semua. Ni faedah ringkas ataupun cara mudah nak faham bahasa Arab lah. Kalau kita tak faham bahasa Arab, nak tengok ayat ni merujuk pada siapa? Mereka semua ke kamu semua? Okey, nak tahu apa maksud dia lagi, kena tengok terjemahan lah. Bagi faham lagi apa maksud sebenar dia. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Dalam ayat ni bagi tahulah menafikan balik perbuatan orang-orang musyrikin Quraisy Mekah ataupun dakwaan mereka ataupun ajakan mereka pada Nabi ataupun pada kita untuk menyembah berhala-berhala mereka ataupun tuhan-tuhan mereka. Maka ayat yang kedua ini menjawab persoalan tersebut ataupun menjawab ajakan tersebut yang kita sama sekali orang-orang Islam, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan sama sekali menyembah apa yang disembah oleh orang-orang kafir. Baik. Yang ayat kedua dengan pertama ni tak jadi masalah lah, mudah untuk kita faham. Yang ketiga, wala antum abiduna ma a'bud. Wala dan tidak antum, kamu semua, abiduna ma a'bud. Okey, kamu semua dan tidak kamu semua pun tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Okey, wala antum abiduna ma a'bud, dan kamu semua juga tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Okey. Tapi kita tengok di dalam perkataan ataupun ayat ketiga ni ada perkataan ma kat situ sebelum a'budu. Ma a'budu. Ini faedah bahasa Arab lagi lah. Setiap kali dalam Al-Quran, bila mana ayat tersebut merujuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan ada perkataan ma, maka ma tersebut memberi makna man, iaitu siapa. Okey, man. Kalau man ni kita terjemah siapalah, siapa yang aku sembah. Merujuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, cuma dalam ayat ni Allah Taala menggunakan perkataan ma, apa. Tapi kalau bahasa Arab ni, kalau betul-betul belajar lagi, ia merujuk kepada makna man. Sekadar faedah saja dan tak perlu kita pening-peningkan kepala.
Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Dan dikatakan juga daripada ayat ini merujuk kepada orang-orang musyrikin Quraisy Mekah, sebenarnya mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala, tapi dalam pada masa yang sama mereka mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Makna kata mereka sembah Allah, mereka percaya Allah, tetapi mereka mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah mereka. Iaitu mereka percaya juga pada berhala-berhala yang mereka telah bina dan sebagainya. Dan ada juga ayat Al-Quran yang mana Allah Taala sebut wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Dan bila mana kamu bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan kata Allah Subhanahu wa taala. Makna kata orang-orang musyrikin Quraisy Mekah ini mereka mempercayai Allah. Mereka tahu dah siapa Allah ni, yang cipta bumi, yang cipta segala-galanya. Tetapi bila bab ibadah, mereka syirikkan Allah Subhanahu wa taala. Mereka sekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan menyembah berhala-berhala yang lain, tuhan-tuhan yang lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka iman mereka ataupun kepercayaan mereka itu tidak diterima sama sekali kerana adanya syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa ayat lagi lah menunjukkan bahawasanya memang mereka ini bila mana tanya siapa cipta ni, mereka kata Allah. Siapa cipta langit, yang kata Allah. Siapa cipta bumi, mereka akan kata Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kalau kita baca buku-buku sirah nabawiyah, bila kita tengok Abu Jahal cakap ataupun Abu Lahab cakap, dalam dialog-dialog dia mesti dia akan sebut wallah, demi Allah. Okey, semua merujuk ada sebut nama Allah. Kita pelik kenapa dia sebut nama Allah tapi dia tidak beriman kepada Allah. Sebenarnya mereka pada waktu dulu memang mempercayai Allah menciptakan bumi, Allah menciptakan langit dan sebagainya. Tapi bila sampai bab ibadah, mereka syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Okey, itu apa yang berlaku pada orang-orang kafir musyrikin Quraisy Mekah. Sebab tu kita panggil musyrikin Quraisy Mekah. Mereka mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, ayat yang keempat. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Okey, wala ana 'abidum ma 'abadtum. Wala dan tidak, ana akulah, aku 'abidun, tidak akan menyembah ma 'abadtum, apa yang kamu sembah. Dan ini dia merujuk kepada sifat berterusan bagi orang-orang mukmin itu bila mana mereka tidak menyembah orang-orang menyembah berhala-berhala ataupun tuhan-tuhan orang-orang kafir ni, maka ia berterusan begitu. Sebab tu kalau kita tengok dekat ayat di dalam surah Al-Kafirun ini, seolah-olah ayatnya tu berulang. Okay, tetapi ada benda yang Allah Ta'ala nak tunjukkan kepada kita bahawasanya pengulangan ini bukanlah pengulangan yang saja-saja. Okay. Yang sebenarnya kalau kita tengok ayat yang kedua, ini pening sikit lah. Cuma tak apa, kita pelan-pelan. Saya sampaikan sikit-sikit supaya kita faham pelan-pelan. La a'budu, ayat yang kita tengok ayat yang kedua dalam surah Al-Kafirun. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan sembah apa yang kamu sembah. Ayat yang keempat pula, wala ana 'abidum ma 'abadtum. Okey, dan aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Dua-dua makna ni pun, dua-dua ayat ni berbeza cara penulisan ayat dia, tetapi maknanya bila terjemah sama. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. So kenapa diulang perkara ini? Okay, kenapa ayat ni diulang dengan perkataan yang berbeza? Okay. Kenapa ayat yang pertama ini menunjukkan perbuatan kita? Okay. Ayat yang daripada ayat kedua suratul Kafirun, la a'budu ma ta'budun. Okay. Ayat kedua dalam suratul Kafirun menunjukkan perbuatan kita sama sekali tidak akan menyembah, menunjukkan berterusan ataupun sifat terus-menerus orang-orang Islam itu sama sekali tidak akan menyembah berhala-berhala ataupun sembahan-sembahan orang-orang kafir.
Saya ulang lagi sekali lah. Tengok ayat kedua suratul Kafirun. Tengok ayat keempat suratul Kafirun. Ayat kedua dengan ayat keempat. Dua-dua ni maknanya sama. Tetapi susunan perkataan ataupun perkataan yang digunakan itu berbeza. Makna sama tapi perkataan yang digunakan berbeza. So ulama berpendapat bahawasanya ayat kedua tersebut merujuk kepada perbuatan kita yang sama sekali tidak akan menyembah, dan ayat keempat tersebut menunjukkan berterusannya orang-orang Islam itu tidak akan sesama sekali menyembah berhala ataupun sembahan-sembahan orang kafir. Okey, faham tak? Sebelum kita pergi yang seterusnya. Boleh Faham. Faham Okey, baik. Tu je lah. Secara ringkas, ayat kedua tunjuk perbuatan. Ayat yang keempat menunjukkan berterusannya orang-orang Islam. Istiqamahnya orang-orang Islam tersebut ataupun orang-orang mukmin itu. Dan seterusnya. Ayat yang kelima. Wala antum abiduna ma'abud. Dan kamu semua orang-orang kafir tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Dekat sini kita nampak perbezaan. Okey, ayat yang ketiga surah Kafirun. Wala antum abiduna ma'abud. Dan ayat kelima surah Al-Kafirun, wala antum abiduna ma'abud. Dua-dua ni ayat ni menunjukkan perkataan makna yang sama dan Allah Ta'ala guna perkataan yang sama. Perkataan sama, makna pun sama. Tadi bagi orang-orang mukmin, makna sama, perkataan yang diguna untuk kedua-dua ayat yang merujuk kepada orang-orang mukmin tu berbeza. Tapi bila kita tengok cerita perihal orang-orang kafir, Allah Ta'ala tunjukkan perkataan sama, perkataan-perkataan yang digunakan sama dalam ayat-ayat tersebut dan makna pun sama juga. Makna kata tak ada beza. So apa beza je? Nak tunjukkanlah sama juga. Kalau kita tengok ayat yang ketiga tu menunjukkan perbuatan mereka. Okey. Dan yang kelima pun sama juga menunjukkan terus-menerusnya orang-orang Islam ni ataupun orang-orang kafir ini akan berterusan tidak akan menyembah apa yang disembah oleh orang-orang Islam. Okey, mereka akan tetap di dalam kekufuran mereka. Okey, so setiap kali kita tengok dalam suratul Kafirun ni lah. Okey, ayat yang ketiga dengan kelima ni, yang pertama menunjukkan perbuatan, yang ayat kelima ini menunjukkan berterusnya orang-orang kafir itu tidak akan menyembah apa yang disembah oleh orang Islam, bahkan mereka menyembah berhala-berhala mereka secara berterusan. Okey. Dan ada yang menunjukkan, ada perbincanganlah sebahagian para ulama mengatakan bahawasanya makna daripada la a'budu ma ta'budun. Samalah macam tadi saya bagi tahu ayat pertama ayat kedua dan ketiga. Ayat kedua yang cerita berkenaan dengan Islam menunjukkan perbuatan. Ayat yang keempat menunjukkan berterusnya orang Islam tidak akan sembah orang-orang kafir. Ayat ketiga daripada suratul Kafirun dan ayat kelima cerita pasal orang kafir. Ayat ketiga tersebut menunjukkan perbuatan mereka yang menyembah berhala, dan yang ayat kelima itu menunjukkan berterusnya mereka di dalam hal tersebut. Tetapi ada dalam pembincangan para ulama yang mengatakan bahawasanya ayat pertama dalam konteks kedua-dua penceritaan sama ada orang Islam ataupun orang kafir, setiap daripada ayat yang pertama menceritakan berkenaan dengan perbuatan mereka itu merujuk kepada fa'ilah, perbuatan, tapi yang kedua itu pula merujuk kepada penerimaan mereka itu sendiri. Senang kita pegang yang tadilah, pegang yang tadi mudah. Yang pertama tadi tunjukkan perbuatan, yang kedua menunjukkan berterusannya orang-orang kafir ataupun berterusnya orang-orang Islam di dalam apa yang mereka lakukan. Ada soalan tak? Pening sikit lah kat sini, tapi sebenarnya tak payah pening lah kalau kita tengok ayat tu, kita faham. Cuma nak bagi tahu kriteria ataupun ciri-ciri ayat tu sendiri. Ataupun bila mana nak cerita pasal orang Islam, berbeza cara penceritaan Allah ataupun cara Allah Ta'ala berfirman di dalam surah ni. Dan bila mana cerita pasal orang kafir pun macam tu juga. Cumanya bagi mereka yang mana Allah Ta'ala telah beri hidayah kepada mereka, maka mereka akan balik kepada Islam.
dan seterusnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya ayat yang ke-6, lakum dinukum waliyadin. Dan bagi kamu agama kamu. Makna kata bagi kamu apa yang telah kamu kufurkan. Di dalam keadaan kekufuran kamu, waliyadin, dan bagi aku adalah agamaku. Okey, dan ada makna yang lain memberi makna lakum dinukum. Perkataan ad-din tersebut merujuk kepada hari akhirat nanti. Bagi kamu bagi kamu balasan-balasan pada hari akhirat nanti, dan bagi aku balasan-balasan yang aku akan dapat ataupun ganjaran-ganjaran yang aku dapat pada hari akhirat nanti. So dia ada dua makna lah. Pertama, ia merujuk kepada agama, din tersebut. Dan kedua, merujuk kepada hari akhirat ataupun apa yang akan diterima, balasan yang akan diterima oleh orang-orang kafir dan ganjaran-ganjaran yang akan diterima oleh orang-orang Islam. Okey, jadi dalam ayat ni terangkan kepada kita bahawasanya agama Islam dan agama-agama lain sama sekali tidak akan orang kata bersetuju dalam apa sahaja perbincangan agama, ataupun agama Islam tidak akan sama sekali dengan agama-agama yang lain. Makna kata agama Islam hanyalah agama yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita sama sekali tak boleh dalam satu-satu hal agama itu kita bersetuju dengan orang-orang kafir. Sehingga kan sekarang ni kita boleh lihat banyaklah pemikiran liberalism dan sebagainya mengatakan semua agama itu sama. Tidak, sesekali tidak. Agama Islam sahaja agama yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, yang mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Agama-agama lain sama sekali tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun agama tersebut yang asalnya dikenali sebagai agama Samawiyah, seperti mana Yahudi dan Nasrani contohnya, agama yang memang Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi-Nabi, yang telah diajak yang Nabi-Nabi tersebut telah mengajak kaum-kaumnya untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apa yang berlaku, agama-agama mereka ini mereka modified pula, kata ubah suai pula mengikut hawa nafsu mereka, sehingga kan mereka kufur pada Allah, sehingga kan mereka syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, so daripada ayat ni kita fahami bahawasanya orang Islam ataupun agama Islam dan agama-agama lain tidak akan sesekali bersepakat di dalam poin-poin ataupun perkara-perkara berkenaan dengan agama. Okay, bagi mereka nak amal agama mereka terpulang ikut kepercayaan mereka, dan bagi kita kekal dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Okey, tu ceritalah berkenaan dengan suratul Kafirun. Jadi apa yang saya boleh kongsikan sedikitlah berkenaan dengan bilakah yang kita boleh amalkan suratul Kafirun ni. Ada satu hadis yang sahih yang telah diriwayatkan di dalam Sahih Muslim daripada Jabir, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca suratul Kafirun dan surah Al-Ikhlas pada 2 rakaat ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan solat sunat tawaf. Mana kata kalau kita buat umrah, lepas daripada tawaf umrah, maka waktu ketika mana kita melaksanakan solat sunat tawaf, disunatkan bagi kita untuk membaca suratul Kafirun pada rakaat pertama, dan pada rakaat kedua kita membaca suratul Ikhlas. Apa sahaja tawaf lah, tak semestinya tawaf umrah saja. Kalau kita buat tawaf sunat ke, tawaf kudum ke, tawaf ifadah ke, tawaf wida' ke, lepas daripada tawaf tersebut disunatkan kita untuk solat sunat 2 rakaat, iaitu dikenali sebagai solat sunat tawaf. Maka di dalam solat tersebut disunatkan kita membaca 2 surah. Pertama suratul Kafirun dan yang kedua suratul Ikhlas. Dan di dalam Sahih Muslim juga ada satu hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surah Al-Kafirun dan surah Al-Ikhlas di dalam solat fajar ataupun solat subuh. Mana kata kalau kita solat subuh,
disunatkan juga untuk kita membaca suratul kafirun pada rakaat pertama dan suratul ikhlas pada rakaat yang kedua. Ada banyaklah berkenaan dengan suratul ikhlas ni, adalah beberapa surah yang Nabi baca yang terdapat di dalam beberapa hadis-hadis yang lain. Tetapi ni yang mudahnya lah, kalau kita jenis tak hafal Quran dan sebagainya, nak dapatkan sunnah Nabi, pahala mengikuti sunnah Nabi SAW, baca suratul kafirun pada surah ayat yang pada rakaat pertama dan suratul ikhlas pada rakaat yang kedua. Okey. Dan dalam satu hadis yang lain lah, disunatkan kita, ada satu hadis ketika mana Nabi SAW berkata kepada Naufal, hadis yang sahih, Nabi kata, bacalah Qul ya ayyuhal kafirun dan tidurlah selepas daripada engkau selesai membacanya. Makna kata sebelum kita tidur. Okay, sebelum kita tidur, kita disunahkan membaca suratul kafirun sehingga habis. Dan dalam hadis tersebut juga Nabi bagi tahu, dengan sebab itu insya-Allah kita akan jauh ataupun kita akan terlepas daripada perkara-perkara syirik, ataupun jauh daripada perkara-perkara yang syirik. So untuk menjaga diri kita ini supaya tidak sama sekali mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam apa hal keadaan, maka disunahkan kita membaca suratul kafirun sebelum daripada kita tidur. Okey, so malam ni dah boleh amal lah perlahan-perlahan insya-Allah. Dan kelebihan yang lain tu macam saya sebut tadilah, baca 4 kali menyamai pahalanya seperti mana kita membaca satu Al-Quran. Okey. Dan perkara syirik ni, berkenaan dengan syirik ni ada banyak lah. Okay, dia ada syirik khafi, dia ada syirik yang besar. Syirik khafi ni kita panggil syirik yang tersembunyi. Dan satu lagi syirik yang besar, terang-terang kita nampak dia mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai contoh, dia berdoa, syirik-syirik yang besar ni dia menyembah berhala. Ataupun dia meminta selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ataupun dia membuat apa sahaja perkara lah, ibadah-ibadah ataupun amalan-amalan yang menunjukkan dia telah mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam apa keadaan. Dan dia bukan merujuk kepada perbuatan sahaja, hatta daripada qaul kita sendiri, percakapan kita. Ataupun daripada hati kita sendiri. Kalau kita yakin yang menciptakan bumi ini ada selain daripada Allah, maka jatuh kita syirik. Jadi kena hati-hatilah. Dan antara perbuatan yang merujuk kepada syirik ni adalah minta pada jin ke dan sebagainya, jumpa dengan tok bomoh ke dan sebagainya. Semua ini termasuk di dalam perkara-perkara syirik. Dan bomoh ni ataupun sekarang-sekarang ni bukan hanya bomoh yang macam dulu-dulu ni yang kita tengok macam orang kata dukun-dukun Indonesia dan sebagainya. Sekarang ni daripada kalangan ustaz pun ada bomoh juga. Kan, nampak pakai kopiah, pakai jubah dan sebagainya. Dan kita pergi jumpa dengan ustaz tersebut. Kan, minta itu, minta ini, tolong itu dan tolong ini. Ada yang melakukan. Sampai ada buat macam-macam lah. Tangkal lah dengan azimat dan sebagainya. Perkara-perkara ini saya haraplah sesiapa yang mengikuti kuliah ini, kalau ada terjebak dengan perkara-perkara ini, tinggalkanlah. Okay, kepercayaan kita hanya pada Allah. Benda-benda yang ada yang orang buat, hatta di ustaz ke, dia kata dia tulis ni, dia tulis Al-Quran dan sebagainya, dia lipat-lipat masuk dalam bekas dan sebagainya, jadikan tangkal, benda tu sebaiknya dijauhkan. Kadang kita tak faham betul ke ayat Quran dan sebagainya. Kadang nampak bunyi macam Al-Quran tetapi bukan Al-Quran. Kata adalah dia punya mantra-mantra yang memuji syaitan dan sebagainya. Yang sendiri sebenarnya ustaz tu sendiri pun jahil, dia pun tak tahu ambil daripada mana. So hati-hatilah di dalam apa sahaja urusan kita, termasuklah urusan-urusan berkenaan dengan ibadah dan sebagainya. Okey. Kalau sakit ke, kena sihir ke, apa dan sebagainya, mintalah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala lah yang mengizinkan perkara tersebut dan dia lah yang akan menyembuhkan kita.
jumpalah banyak ustaz sekalipun. Kalau kita tak yakin Tuhan yang sembuhkan kita, takkan Allah Ta'ala tak akan sembuhkan kita. Ustaz-ustaz ni cuma tolong kita saja. Okey, jangan sesekali kita percaya dialah hebat, dialah yang akan membantu kita di dalam nak menyembuhkan kita daripada sihir dan sebagainya. Itu berkenaan dengan syirik-syirik yang besar lah. Syirik-syirik yang kata yang tersembunyi ni contohnya kita riak dan sebagainya, takabur. Bila mana kita beribadah, kita nak orang lihat kita tak ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka syirik-syirik tersebut dikenali sebagai syirik khafi. Dan orang kata kalau ia berterusan dengan perkara tersebut, ia akan merosakkan ibadah kita, bahkan ia akan merosakkan akidah kita lah. Mana kata apa saja yang kita buat bukan kerana Allah dah, nak dapatkan benda lain. Okay, perkara yang khafi, perkara yang kecil ni boleh jadi besar kalau kita kumpul dia banyak-banyak. Okay, maka berhati-hatilah di dalam setiap perbuatan yang kita lakukan, dan kita berdoalah agar segala ibadah yang kita lakukan ni niatnya hanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala dan tidaklah untuk mendapatkan pujian daripada manusia ataupun tunjuk pada manusia yang kita ni orang baik dan sebagainya. Ada soalan ke? Ada Ustaz. Okey, ya, buat Nolia. Assalamualaikum Ustaz. Saya ada rasa apa ni, nak minta tolong Ustaz jelaskan. Ada orang yang kata, bukan orang kata, dia kata dia pergi pada bomo tu, tapi dia kata dia gunakan semua ayat Quran. Tapi dia cakap macam kita usaha, kita minta segala-galanya Allah yang menentukan. Adakah itu syirik Ustaz? Tak ada masalah. Hatta ruqyah yang sebenarnya berkenaan dengan ruqyah ni, tak ada masalah lah. Ada ruqyah-ruqyah bacaan-bacaan yang dibenarkan untuk kita baca di dalam perubatan dan sebagainya. Kalau memang cara perbuatan ataupun perubatan dia tu memang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Memang baca guna ayat Quran, kita dengar pun jelas dan sebagainya, tanpa bergantung kepada apa-apa barang. Contohlah, saya bagi contoh yang mudah. Kalau dia baca Al-Quran sekalipun, tapi dengan dia lepas tu adalah kata kemenyan dan sebagainya, ada keris, ada kain, ada macam-macam perkara-perkara yang nak menyebabkan, kata nak bantu dia meyakinkan perkara tersebut. Maka kalau boleh elakkan daripada berurusan dengan orang begitu. Takut di dalam perubatan dia tu ada unsur-unsur lain yang kita tak nampak, yang mana dengan unsur-unsur tersebut yang dikatakan membantu di dalam perbuatan dia ataupun perubatan dia. Okay. Kalau memang dia baca Al-Quran saja, macam Puan Nolia katalah, jumpa seorang ustaz ni memang dia baca Al-Quran saja dan dia pun kata begitu. Kita buat ni bukan kata daripada kehendak kita lah, usaha kita, semuanya kita bergantung pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tak apalah, dibolehkan. Bacaan-bacaan Al-Quran yang jelas, kita faham, kita dengar pun tahu ini Al-Quran. Kita tanya dia ayat mana, surah apa pun dia boleh bagi tahu pada kita. Tapi apa yang berlaku sekarang, kadang-kadang saya tengok ada yang macam kita nampak macam ayat Quran sampai dia buat macam azimat lah, ataupun dipanggil sebagai wafak dan sebagainya. Tulis perkataan ain lah, nombor-nombor jawi, nombor-nombor Arab dan sebagainya untuk dijadikan satu azimat, digunakan untuk tangkal, pelaris dan sebagainya. Maka perkara tersebut mesti dielakkan dan kalau boleh dijauhkan. Tapi kalau memang kita tengok perubatan dia tu memang berlandaskan Al-Quran, memang duk baca Al-Quran, zikir, ingat Allah Subhanahu Wa Taala saja, maka dibolehkan, tak jadi masalah. Sebab memang yang menyembuhkan Allah Ta'ala dan dia cuma tolong baca doa pada kita. Itulah. Cuma apa masalahnya lah, cuma saya nak ingatkanlah, apa yang menyebabkan seseorang itu pergi berjumpa dengan ustaz, ataupun apakah yang menyebabkan seseorang itu berjumpa dengan bomoh. Sebab utamanya adalah dia ni, hati dia tidak mempunyai kata iman yang sangat kuat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Makna kata dia kurang percaya pada Allah. Dan bila dia berdoa, dia tak yakin yang Allah Ta'ala akan kabulkan doa dia. Padahal apa yang dibaca oleh ustaz tu pun sama ada pada kita. Ustaz tu ada Al-Quran, ataupun dia ada Al-Quran, kita pun ada Al-Quran yang kita boleh baca mana-mana daripada ayat Quran. Paling mudah pun kalau kata kita sakit dan sebagainya, kita baca suratul Fatihah.
Kita niat mudah-mudahan dengan kita baca suratul Fatihah ni Allah Ta'ala sembuhkan kita. Dan lepas tu kita berdoa pada Allah, ya Allah sembuhkan aku. Maka sembuh kita. Tapi yang menyebabkan kita ni tak jadi buat begitu sebab kita tak yakin. Ataupun kadang-kadang kita kata saya ni jahil. Jadi tak tahu nak baca. Ataupun sebenarnya bukan jahil. Sebenarnya kita tak yakin pada Tuhan. Kita tak yakin pada Allah. Kita lebih yakin pada yang kita nampak. Sebab tu yang menyebabkan kita jumpa dengan orang. Dan apa yang berlaku kadang-kadang bila jumpa dengan ustaz. Bila jumpa dengan ustaz pun bagilah amalan. Okey, amalkan, contohlah amalkan surah Yasin. Kata amalkan surah Yasin, niat kalau boleh jauh daripada sihir dan sebagainya. Tapi apa yang berlaku lepas tu, takkan surah Yasin je ustaz. Dia jadi macam tu pula lah. Jadi pun tak yakin dengan apa yang dia baca. Perkara ni banyak berlaku lah. Saya lihat orang-orang pengamal perubatan yang saya tengok kadang-kadang bila pesakit ni jumpa, ustaz tu dah bagi dah ayat-ayat yang dia diamalkan. Nanti dia kata takkan ni saja yang nak kena amalkan. Sebab apa? Sebab hati manusia tu tak yakin bahawasanya Allah Ta'ala lah yang akan menyembuhkan penyakit tersebut. Okey. Cuma saya sarankanlah kalau kita ditimpa sihir ataupun sakit, apa saja pesakit dan sebagainya, kembalilah pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Beristighfarlah. Minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Minta Allah Ta'ala sembuhkan. Dah tak boleh sangat, dah rasa macam susah sangat, barulah kita rujuk pada ustaz-ustaz ke dan sebagainya. Dan pastikan ustaz-ustaz tersebut hanya menggunakan ayat-ayat Al-Quran dan tidak menggunakan perkara-perkara unsur-unsur lain yang boleh merosakkan akidah kita dan kepercayaan kita. Boleh Puan Nolia? Okey, boleh. Terima kasih. Okey, jelas ya? Sebab memang berlaku lah, saya nampak je kadang kita tengok orang tu moden dah, tapi dia lah yang kuat sangat pergi jumpa bomoh. Dia lah yang paling kuat sekali. Duk main benda tu, kau amal ni, gantung ni kat rumah. Gantung ayat ni kat rumah. Gantung. Kenapa benda tu semua berlaku? Sebab kita tak yakin pada Tuhan yang jaga kita, yang lindung kita dan sebagainya. Sifat manusia ni kalau boleh dia nak tengok depan mata dia, mesti kena ada gantung baru dia yakin terjaga diri dia. Padahal tidak. Kan daripada dulu lagi, waktu dekat dalam perut, siapa yang bagi makan? Allah juga yang bagi makan sampai dia hidup sampai sekarang. Tapi kenapa bila sampai saja orang kata benda-benda gaib ni, dia terpaksa meletakkan benda-benda tu untuk meyakinkan dia. Sebab apa? Dia tak yakin pada Allah. Dia lebih yakin benda yang, orang kata benda yang nampak bagi dia, tetapi sebenarnya benda tu pun tidak berkuasa. Tidak akan sama sekali membantu dia. Okay? So hati-hati benda ni. Apa saja keadaan, sakit ke macam mana ke, doalah pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Istighfar banyak-banyak. Barangkali banyak dosa kita yang dengan sebab tu Allah Ta'ala turunkan sakit pada kita supaya diampunkan segala dosa-dosa kita yang lama-lama dan semoga kita ini lebih banyak lagi ingat pada Allah. Manusia ni kalau dia duduk sihat je, dia duduk nikmat je, dia lupa Allah. Sebab tu Allah bagi dia ujian. Sebab tu Allah bagi dia sakit. Barulah dia nak balik pada Allah. Sebab apa? Nafsu ni dia ibarat macam layang-layang lah yang diikat pada tali. Kalau kita lalai, layang-layang tu pergi jauh. Dan susah nak kawal bila ada angin kuat. Tapi dengan sebab angin tu lah peringatan bagi kita untuk tarik balik layang-layang tu dekat pada kita. Okay, macam tu jugalah dengan diri kita sendiri. Sebab tu Allah Ta'ala beri ujian. Sebab tu Allah beri kita sakit supaya balik pada dia. Bukan balik pada manusia. Apa yang berlaku, kita ditimpa sakit dan sebagainya, kita jumpa terus pada orang yang ataupun pada benda ataupun selain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi kalau memang kita sakit kanser ke apa dan sebagainya, sakit jantung ke, memanglah kena pergi hospital. Tak ada masalah lah. Maksud saya yang lebih ketara nampak teruk sekarang ni benda-benda unsur-unsur gaib ni. Kita rasa sakit saja, mulalah rasa syak. Ni ada orang ni, sihir aku ni. Kita pula tak suka orang tu. Kita tuduh dia pula lah, dia ni lah sihirkan aku ni. Jumpa dengan Tok Bomoh pula. Tok Bomoh pula jumpa, dia minta tolong pada setan. Setan bisik pada dia supaya bergaduh pula dua-dua pihak ni. Jadi berlarutan lah sampai sebenarnya tak ada apa pun yang berlaku. Memang kerja syaitan nak merosakkan hubungan kita sama-sama manusia dan merosakkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itulah, sakit balik pada Allah. Bukan balik pada ustaz, bukan balik pada Tok Bomoh. Sebab dia pun manusia, dia pun tak ada kuasa, mereka pun minta pada Tuhan juga. Mereka berdiri pun bukan sebab kaki doang. Mereka berdiri pun sebab Allah yang Ta'ala bagi dia berdiri.
Mereka makan tu, kita ambil makanan, kita duk suap mulut kita. Kalau Tuhan tak izin kita ambil makanan suap dalam mulut, tak terangkat tangan kita ni. Siapa yang bagi kuasa? Allah Ta'ala yang bagi kuasa kita angkat tangan kita, pegang sesuatu benda, melihat pemuka mata yang melihat. Allah Ta'ala yang bagi izin melihat. Okay? So kenapa kena bergantung pada manusia, pada ustaz dan tok bomo dan sebagainya, sedangkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala maha berkuasa, maha menguasai segala-galanya. Okay? Itulah yang saya boleh kongsikan lah daripada suratul Kafirun ni. Cumanya apa yang berlaku lah, mungkin tuan-tuan dan puan-puan mungkin tak ikut sangat kot cara pemikiran orang-orang muda ni. Saya start daripada dulu belajar pun, bila dengan kawan-kawan, mereka punya pemikiran makin lama makin orang kata dipengaruhi dengan pemikiran-pemikiran barat, sehingga mengatakan semua agama ni sama. Okay, semua masing-masing nak capaikan ketenangan, masing-masing nak syurga. Sampai mengatakan semua agama sama dan tidak ada nilainya Islam itu sendiri. Okey, tidak sama sekali lah. Agama Islam lah agama yang tertinggi dan agama-agama yang lain itu adalah batil, tidak boleh dipercayai. Bahkan siapa-siapa yang beragama dengan agama selain daripada Islam, maka agama tersebut tidak diredai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala.